بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقولنا وقولنا dan kata kami ni al-mu'arrifun, kami yang ulama yang buat ta'rif tentang alhamdu. Ta'rif disebut ala jihad tabjil wa ta'zim. Dia nak hurai di situ. Kata kami yakni fi ta'rif, pada ta'rif alhamdu. Kata kami ala jihad tabjil wa ta'zim, ay ala jihatin hiya at-tabjil wa ta'zim, atas pihak yang ialah tabjil, membesar, wa ta'zim, dan mengagung. Jadi kalau kita jumpa dalam kitab, bila ditafsir ay ala jihatin hiya at-tabjil, tu dipanggil idafat lil bayan. Tu idafat lil bayan. Fal idafatu, tengok dia kata. Sebab tu kalau kita takut, ulama bila dia tafsir ay, kita kena takut. Mana dia masuk mana-mana ilmu kita tak tahu. Jadi sebut ay ni dia bukan tafsir ikut suka dia. Sebab tu paling takut bila kita baca tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain tu, kalau kita baca betul-betul, dia tafsir ay tu, macam-macam ilmu boleh keluar di situ. Tapi dia tengok di atas ilmu guru tu lah. Kalau ilmu guru tu tadi dalam, maka dia akan tafsir secara dalam. Kalau disebut sini jihad tabjil ni ala jihadin hiya at-tabjil, itu dipanggil idafat lil bayan. Idafat li mudhaf ilaih lah, dia sandar, itu bukan sifat. Jihad tabjil maknanya mudhaf ilaih tu nak membayankan mudhaf, itu dipanggil lil bayan. Dia asalnya pihak tu atas pihak. Pihak tu lah ialah membesar, bukan pihak membesar. Tak, pihak tu lah maknanya membesar. Ini orang panggil idafat lil bayan. Dia panggil idafat lil bayan ni, dia panggil idafat am kepada khos. Kalau dipanggil macam yaumul jum'ah, seperti hari Jumaat. Yaum tu umum, Jumaat tu khusus. Ilmu fikhi, ilmu fiqh. Ilmu tu dipanggil am, fiqh tu dipanggil khusus. Idafat lil bayan begitu lah. Macam ala ni'matil iman, atas nikmat yang ialah iman. Nikmat itulah imannya. Iman itulah nikmatnya. Itu dia panggil idafat lil bayan. Ala ni'matil iman, itu dia panggil idafat lil bayan. Yang ni atas nikmat yang ialah iman. Sebab dalam kitab dia sebut ala ni'matil iman, ala ni'matin hiya al-iman, itu dia panggil idafat lil bayan. Iman tu datang untuk membayankan mudhaf. Nak membayankan apa tu nikmat, itulah iman. Nikmat iman dan nikmat Islam. Iman Islam tu nikmat lah. Tapi alhamdulillah ke atas nikmat iman dan Islam. Jadi iman dan Islam tu idafat iman kepada Islam, nikmat kepada Islam, jadi idafat lil bayan. Apa itu nikmat Islam? Itu ada di sini. Atas pihak memuji, atas pihak membesarkan. Ini atas pihak yang pihak itulah ialah membesarkan dan mengagungkan. Fal idafah lil bayan. Jadi maksudnya idafat ni nak membayankan mudhaf. Nak membayankan mudhaf. Macam nikmat Islam. Wa atfut ta'zim, dan ataf ta'zim ala tabjil, atas tabjil, lit tafsir,
Dia panggil atah taksir. Apa atah taksir? Makna dia sama. Makna apa itu takzim? Tabjil tu takjil. Tu tabjil tu makna takzim lah. Itu dia punya atah tafsir. Dia nak tafsir makna tabjil. Apa dia takzim? Makna sama lah. Dia nak tafsir. Tapi ulama dia sebut ala jihatil tabjil wa ta'zim ni, dia sebut ni hanya semata-mata lil idah, nak bagi terang jelas saja. Sebenarnya kalau tak sebut pun tak apa dah. Sebab dia sebut as-sana' tu dia dah masuk dah. Alal jamil al-ikhtiyari masuk lagi. Cuma disebut juga di sini supaya nak keluar sukhriyah. Sukhriyah nanti di bawah sikit, di bawah. Kata Syekh, wa kharaja bizalika, dan keluar dengan demikian, bizalika yani biqaulina, dengan kata kami, ala jihatit tabjil wa ta'zim, ma ini al-kalam iza kana ala jihati istihza wa sukhriyah, apabila perkataan ataupun ucapan itu atas pihak mempersenda wasukhriyah, dan meringan-ringan, bermain-main. Istihza, sukhriyah makna sama juga. Atas jalan mempersenda dan bermain-main, berolok-olok. Mempersenda dan olok-olok. Mana? Jadi ada juga ucapan tu ucapan yang baik, tapi sebenarnya bukan kerana nak memuji. Dia panggil nak perli. Kama fi qaulil malaikati, seperti mana kata malaikat, seperti mana perkataan malaikat li Abi Jahlin, kepada Abi Jahal, zuq innaka antal azizul karim. Surah Ad-Dukhan ayat 49. Jadi muafakat ulama, ayat zuq ini khitab kepada Abu Jahal. Para ulama mufassir mengatakan zuq fi'il amal ni khitab dituju kepada Abu Jahal. Ini Allah hikayat khitabnya malaikat, tujunya malaikat perkataan ini kepada Abu Jahal. Zuq, rasalah wahai Abu Jahal akan azab, innaka antal azizul karim, sesungguhnya engkau ni amat mulia, lagi kau ni lagi perkasa, lagi amat mulia. Kata tu perli, bukan nak puji pun. Aziz tu memanglah perkasa, lagi karim, mulia. Maksud mulia dan perkasa ini bizamika inda qaumika, dengan sangkaan kau di sisi kaum kau. Dulu pada masa kau hidup, kau menyangka kau lah aziz, kau lah karim. Sekarang ni kamu rasalah azab ni, wahai si aziz dan si karim. Soalannya begitulah. Rasalah wahai tuan yang mulia, lagi perkasa. Soalannya nak poli. Ni orang panggil ala jihati al-istihza, mempersena, wasukhriyah, dan olok-olok. Yang malaikat kata antal aziz dan karim tu, itu dengan sangkaan kau di sisi kaum kau dulu pada kau hidup di dunia. Dah kamu kata kamu aziz, sekarang aku kata aziz juga. Tapi bukan aku nak mulia kamu sebenarnya, nak mempersenda dengan kamu. Sekarang rasailah azab. Wa ibaratul khazini, dan ibarat kitab khazin, tafsir al-khazin, tafsir yang popular, Ali bin Muhammad bin Ibrahim Alauddin, yang makruf dengan al-khazin, tafsir khazin dia panggil. Ni ulama tafsir dan hadis daripada fuqaha Syafi'i. Ni orang asalnya orang Halab, Syria. Tafsir Khazin baik juga tafsir tu, tapi jangan dibaca kitab. Wa ibaratul khazin, ma nafsuhu, nasnya nas khazin, zuq ai hazal azaba, itu dia taksir maf'ul. Rasailah olehmu wahai Abu Jahal hazal azab, akan ini azab.
innaka antal azizul karim, sesungguhnya kau maha perkasa lagi maha mulia. Ai inda qaumika, ini khazin tafsir, di sisi mulia dan perkasa ni di sisi kaum kau, bizamika, dengan sangkaan kau, tapi sebenarnya bukan. Wazalika, dan yang demikian, sebabnya faktor yang boleh malaikat perli kata dia tadi ni aziz dan karim ni kan, malaikat boleh perli ni sebab apa? Wazalika min wa bayanu zalikal qaul ala jihati al-istihza, wa bayanu zalika al-qaul ala jihati al-istihza, penjelasan tentang perkataan yang mengatakan itu atas pihak mempersenang. Anna Abul Jahlin, Abu Jahal, la'anahu Allah, mudahan Allah laknat Abu Jahal ni. Kana yaqulu, adalah ia Abu Jahal, yaqulu, berkata ia dulu, kana ini pada ketika hidup dia, ana a'azzul bawadi, a'azzu ni mulia pun dia juga, agung pun dia juga. Ana a'azzu, aku ni semula-mula, bawadi ni ahlil bawadi, akulah semula-mula ahli penduduk kampung. Wa akramuhum, aku yang paling mulia, aku yang paling perkasa, dan aku yang paling mulia. Akramuhum, akramul bawadi kan, bawadi ni ahlul bawadi, penduduk-penduduk sekitar kampung-kampung. Itu dia kata dulu, dia pernah ucap itu, ana a'azul bawadi wa akramuhum. Itu yang kata a'azul aziz, akramuhum karim. Lalu malaikat berkata, fatakulu, maka berkatalah khazanatun nar, penjaga api neraka. Khazanah jamak bagi khazin. Maka berkatalah penjaga api neraka lahu, kepada Abu Jahal, zalikal qaul. Mana qaul? Zuk innaka antal azizul karim. Malaikat kata begitu tu, rasailah, sesungguhnya kau ni amat mulia, lagi amat karim, maha perkasa, lagi maha mulia. Dia kata itu ala tariqil istighfaf, atas jalan mempersenang. Istighfar ni meringan-ringankan, meringan-ringan ni mempersenang. Bermain-main, itu istighfar. Macam anak buat main depan bapak dia, istighfar. Mana apa? Menghina, bermain-main dengan bapak. Wa taubih, dan mencela. Intaha, habislah perkataan al-khazin. Intaha, habislah perkataan al-khazin. Dia kena buat intaha supaya nak beritahu kata, kena ada tutup. Kalau tidak, kalau kita kata berkata khazin tak ada intaha, jadi perkataan tak habis-habis. Kalau kita tak buat intaha, seolahnya bila khatam kita ni macam khazin kakak lagi. Lepas tu dia kena buat intaha. Wa fil haqiqah, dan pada hakikatnya, haza ini, mana? Haza qaulul malaikah li Abi Jahlin al-mazkur. Haza tu kena tulis, Wa fil haqiqah. Sebab tu kitab klasik ni, orang dia pandai Arab pun, tapi dia tak pernah belajar cara klasik ni, dia nak baca tak boleh. Sebab dia haza wa zalika, tu dia kalau kita silap letak, kita tak faham. Wa fil haqiqah, dan pada hakikat realitinya, haza ini mana qaulul malaikah, ucapan malaikat di Abi Jahlin al-mazkur, perkataan malaikat kepada Abu Jahal tadi, mana zuk innaka antal azizul karim. Sebenarnya hakikat realitinya ini kharijun, keluar min awal amri, awal lagi dah keluar. Mana apa? Dia keluar daripada nama memuji. Kenapa? Li'anna hadza, kerana ini domik boleh pada hadza daripada qaul malaikah di Abi Jahlin al-mazkur. Laisa sanan, ini bukan puji. Ni kalau kita kata begini, tak perlu nak keluarlah kata ala jatul istihza dan sukhriyah. Sebab apa? Ini memang malaikat sebut ni memang nak keji pun, bukan nak puji. Itu dia kata kharijun min al, awal-awal lagi dah memang keluar dah daripada nama puji. Sini ni bukan puji, ni keji, dah khitab pada Abu Jahal. Tapi
sebut juga kenapa dia Syekh peringat kepada kita, li'annahu laisa sana illa bihasabi surah. Tapi rupa zahir puji tu, antal azizul karim. Zuk tu dia, Allah tak kata zukin nar kan, zukil azab. Kalau kata zuk al azab, mungkinlah kita kata tak perlu kita nak kena, dia panggil ihtiras, nak kena sekat ala jihati tabjil wa ta'zim kan, supaya nak keluar sukhriyah. Ini bukan sukhriyah, ni memang betul dah keji, bukan puji. Tapi surah rupa zahirnya puji tu. Zuk, barangkali zuk, apa dia zuk? Rasailah makanan kah kan, ataupun kegembiraan dan sebagainya. Cuma innaka tu pula tak disebutnya Abu Jahal, tapi asbabul nuzul turun ayat ni kan, ayat ni turun kepada Abu Jahal. Itu. Ini kita perlu kita faham. Baik, jadi dia panggil ala illa bihasabi surah, dengan berdasarkan zahir. Surah ni rupa zahir. Rupa zahir mana? Zuk innaka antal azizul karim. Bahazal qaidu, habis tu kait juga ala jihati ta'zim wa tabjil wa ta'zim ni. Maka ini kait mana? Kait kata ala jihati tabjil wa ta'zim inda tahqiq, di sisi kaul yang mantap. Inda tahqiq ni indal qauli al muhaqqaq, tahqiq ni al muhaqqaq, di sisi perkataan yang mantap, semata-mata lil idah, nak menterangkan saja, nak menerangkan, nak berjelas. Kalau tak sebut ala jihati tabjil wa ta'zim, tak apa dah. Tak, dia kata kena sebut kaedah tu, zuk innaka antal azizul karim tu. Tu memang confirm keji, sebab turun pada Abu Jahal. Tetapi surah dia nampak puji. Itu. Jadi kalau disebut kait ni, disebut ala jihati tabjil wa ta'zim, semata-mata idah. Bila sebut idah, kena tulis la lil ikhraj, bukan nak mengeluar lah, bukan nak mengeluar. Kalau Syekh sebut tu wa kharaja bizalika ma iza kana ala jatil istihza, bila kata wa kharaja bizalika, maknanya dia nak ikhraj. Sebenarnya tak, kait tu bukan ikhraj, sebenarnya orang panggil idah, nak bagi celah lagi. Tak sebut tak apa. Tapi cara Syekh sebut tu wa kharaja bizalika tu, dia kena faham ni, keluar dengan kait tabji dan ta'zim, istighfaf ataupun sukhriyah, istihza dan sukhriyah. Sebenarnya kait tu bukan kait nak keluar, kait tu nak menjelaskan lagi saja. Dia kait ni macam-macam. Kadang-kadang kait lil idkhal, kait nak bagi masuk. Kadang-kadang kait lil ikhraj, nak mengeluar. Kadang-kadang kait li bayanil waqi' kan. Kalau dia kata lelaki yang nak masuk lelaki, dan dia nak ikhraj, nak mengeluar perempuan kan. Siapa Nabi tu zakarun, disebut lelaki kan, itu nak orang panggil nak idkhal lelaki, nak ikhraj perempuan. Dan balighun, bila sebut dalam Arab, dia sebut zakarun ni mesti baligh dah. Disebut balighun tu dipanggil bayanil waqi', nak menyatakan waqi', nak menyatakan hakikat zakar itu. Dia macam-macam. Dia kait lil ihtiras, kait lil ihtiras ni nak menyekat yang lain masuk. Dia panggil ikhraj pun dia panggil. Dan kait li bayanil waqi'. Di sini bukan lil ikhraj ataupun lil ihtiras, dia panggil lil idah. Okey, habis dah tu hamdu. Itu hamdu pada luar, bukan istilah lagi. Ya, istilah ni yang kita nak pening tak? Baik. Wa amal hamdu. Tapi jangan sangka kata ni mukadimah payah dah tengah dah. Dia tengah bila main kat sifat dia senang sikit. Senang pada Baqarah, lebih kurang Baqarah lah. Dekat sifat nanti dia main pula di taufik di hujung-hujung dia payah sikit dia ni. Tapi mukadimah memang ulama dulu sengaja dia bagi payah mukadimah ni supaya jangan orang mudah-mudah baca. Orang cuba-cuba nak baca main-main, dia tutup pintu baca mukadimah, tak ada terisi, dia tutup. Kita mukadimah bagi mudah supaya nak menarik orang.
Kan? Bila naik orang dia baca sini, tak payah baca kat ustaz, dia baca atas katil saja. Lepas tu kan syaitan tafsir kat dia. Ulama tu sengaja dia buat bagi payah. Sebab apa? Mungkin lagi cari guru. Dia saja buat bagi payah. Pergi cari guru, pergi mengaji. Jangan duk baca atas katil. Jangan duk kata payah dah bulan depan tak payah hari. Jangan lari. Bukan senang, saya pun bukan senang nak baca ni, susah. Saya ingat saya pernah baca dah kitab ni. Kalau tak pernah baca, saya tak wani. Tak pernah saya baca, saya berani baca. Wa amal hamdu. Adapun puji istilahan pada istilah, bahawa puji itu fi'lun yumbi'u, perbuatan yang memberitahu. Yumbi mana yukhbir, imba. Yumbi Nabi lah. Yukhbir ataupun yadullu, perbuatan yang memberitahu, yang menunjuk an ta'zimil mun'im, daripada membesarkan yang memberi nikmat. Tindakan yang memberitahu di atas membesarkan Tuhan yang memberi nikmat. Min haitsu kaunihi, dari sudut, dari sekira-kira keadaannya mun'im, yang memberi nikmat tadi. Mun'iman, memberi nikmat, alal hamid, atas yang memuji, au ghairi, atau lainnya lain pada orang yang memuji. Puji itu perbuatan tadi. Sawa'un kana zalikal fi'lu, sama ada perbuatan atau tindakan itu kaulan, berbentuk ucapan, perkataan, bil lisan, dengan lidah, aw i'tiqadan, ataupun tindakan secara i'tiqad, bil janan, i'tiqad dengan janan, i'tiqad dengan hati, aw amalan, ataupun amalan bil arkan, dengan anggota. Arkan allati hiya, yang mana ia arkan itu dipanggil al-a'dha, anggota. Jadi kalau kita sebut fi'lun, perbuatan tu, perbuatan saat ni kita sebut, bila sebut perbuatan kita ingat maknanya ialah amalan lah. Tak, perbuatan ni dia ada macam-macam. Dia ada dipanggil fi'lul qalbi, perbuatan hati, dipanggil i'tiqad. Fi'lul lisan dipanggil qaul. Fi'lul arkan itu dia panggil amal. Hak kita duk sepak, kita duk rokok, sujud tu dia panggil fi'lul arkan. Itu dia panggil amalan. Yang kita duk baca Fatihah, itu dia panggil fi'lul lisan. Yang kita i'tiqad dalam hati bahawa Allah yang kita sembah, dia panggil fi'lul qalbi atau fi'lul janan. Sawa'un kana zalikal fi'l qawlan, berbentuk ucapan, bil lisan, dengan lidah, itu puji juga. Aw i'tiqadan, ataupun i'tiqad bil janan, i'tiqad dengan hati. Aw amalan, ataupun amal bil arkan, dengan anggota, allati ya al-a'dha, itulah anggota. Mana? Qiyam was sujud war ruku'. Itu dia panggil syukur atau memuji Allah dengan secara berbentuk praktikal, berbentuk amali. Ada yang berbentuk lisani, baca Quran, berzikir. Ada berbentuk i'tiqadi, dalam hati beriktikad dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti berdiri anak untuk hormat bapaknya, begitu. Itu dia panggil puji dengan arkan, dengan anggota. Kama qalal qail, seperti mana berkata oleh orang yang berkata, afadatkumun na'ma'u minni salasatan, yadi wa lisani wa dhamiral muhajjaba. Afadatkumun na'ma'u minni salasatan, yadi wa lisani wa dhamiral muhajjaba. Dia boleh baca yadaya, tapi kalau baca yadaya, dia nak bunyi syair tak boleh. Kalau baca yadaya wa lisani wa dhamiral muhajjaba, tak sedap dulu lah. Dia kena yadi wa lisani wa dhamiral muhajjaba. Kalau baca yadaya wa lisani wa dhamiral muhajjaba, dia jadi gelong.
Dia hak ni, yang ni dia kena turut syair. Hak ni kalau ulama nak kata, Jadaiyah lebih cantik ni, tak. Ni syair, hanya sebut. Syair ni dia habis. Kalau sebut syair ni, habis. Nahu tak ada kacau. Tapi tak ada kacau pun dia kena turut juga sikit-sikit. Dia boleh sikit. Tapi dia lingkut tu yang nahu tak ada juga. Nahu ni buat satu. Afadatkumun na'ma, telah memberi faedah kepada kamu oleh na'ma, oleh segala nikmat. Memberi faedah kepada kamu, ini kamu tu al-mahmud, orang yang dipuji. An-na'ma, segala nikmat, minni, daripada aku. Na'ma tu mun'im, yang beri nikmat. Minni tu hamid. Afadatkumun na'ma, memberi faedah kepada kamu oleh nikmat, minni, daripada aku, salasatan, 3 perkara. Ni salasata asya', 3 perkara. Salah satu mafhum yang kedua. 3 perkara. Na'ma ni dengan mana in'am, memberi faedah kepada kamu segala nikmat daripada aku dengan 3 benda. Pertama, yadi, tanganku. Kamu dapat nikmat dengan tanganku. Walisani, dan lidahku. Wadhamira al-muhajjaba. Ini dia panggil badan tu. Lepas tu dia baca dengan wadhamira. Jadi kamu dapat nikmat daripada aku. Aku tu hamid, bukan Allah, hamid, orang yang memuji. Kamu dapat daripada aku 3 benda. Pertama, yadi, tangan, melalui tanganku. Pujian daripada tanganku. Walisani, dan lidahku. Wadhamira, dhamira jadi badan salasatan. Dan dhamir, hati yang tertutup. Muhajjaban al-mastur, hati yang tak nampak. Yang tertutup, yang tak nampak. Mana apa? Puji tu daripada 3. Daripada tangan, iaitulah dipanggil amal bil arkan. Walisani dipanggil qaul bil lisan. Wadhamir dipanggil i'tiqad bil janan. Jadi 3. I'tiqad tu perbuatan juga kah? Kita akan soal. I'tiqad tu perbuatan kah? Wa innama, dia boleh perasan. Wa innama kanal i'tiqadu fi'lan. Kalau kita kata lidah tu boleh lagi lah. Lidah tu boleh lagi. Lidah kita bergerak. Kamu nak pergi ke mana? Kita gerak lidah tu, perbuatan jugalah. Boleh gagah api lah. I'tiqad ni kok mana perbuatan? Itu yang disebut khusus i'tiqad. Wa innama kanal i'tiqad fi'lan. Kenapa dipanggil i'tiqad tu fi'lan? Li'annahu, kerana i'tiqad tu at-tasmim bil qalbi. At-tasmim. Tasmim dia terima apa situ? Kita dia terima apa? Perancangan. Bolehlah tasmim tu rancang. Tasmim ni kan dia nak terima bagi payah. Nak terima tepat sebab ingat. Mentekad lah. Tekad dengan hati. Tasmim. Tak apalah rancang boleh lah. At-tasmim bil qalbi. Kita mentekadkan dengan hati. Tekad dengan hati, tasmim. Kita duk pegang, duk percaya, duk tekad dengan apa yang dengan apa yang kita faham, itu dia panggil i'tiqad. Itu tekad tasmim tu. Dia tu. Itu dia panggil perbuatan juga. Tapi perbuatan yang kita tak sedar. Orang panggil perbuatan hati. Dia duk jaga akidah. Itu dia panggil tasmim. Wa amma qauluhum at-tahqiq, annau, sesungguhnya i'tiqad itu kaif. Dia berkata i'tiqad tu bukan makulatul fi'li, makulatul kaif. Tu dia ada ikut makulat. Makulat tak baca ni. InsyaAllah sekali lagi. Kita pun sampai malam ni. Yang peliknya malam ni sampai dia dapatan ni ke di Pulau Pinang. Dia ingat ke esok?
Annahu kaif. Dia panggil makulatul fi'li. Makulatul kaif bukan makulatul fi'li.